Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Sofia binti Muhammad Sufian, nombor matrik 060209. InsyaAllah pada hari ini saya akan membahaskan mengenai satu hadis dalam kitab solat rujukan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis yang akan dibincangkan ialah hadis mengenai larangan meninggalkan solat Jumaat. Jadi sebentar lagi kita akan lihat kepada matan hadis, al-ma'na al-ijmali, at-tahlilul lafzi dan juga fiqhul hadis. Al-hadis an-nahyu an taraka solatul Jumaah bab solat Jumaat. Hadis larangan meninggalkan solat Jumaat. Hadis ini berada di bawah bab solat Jumaat. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala awadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahawa mereka berdua pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Hendaklah setiap kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan solat Jumaat atau Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunci hati mereka. Kemudian mereka akan termasuk dalam golongan orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya kita akan lihat kepada al-ma'na al-ijmali. Yaumul Jumu'ah yaumun azimun wa kana yu'azzama hatta fil jahiliyah wa yusamma yaumul urubah. Hari Jumaat ialah hari yang mulia dan sejak dahulu lagi hari Jumaat selalu diagungkan sehingga ketika di zaman jahiliyah pun hari Jumaat diagungkan. Wa yusamma yaumul urubah dan hari Jumaat dinamakan sebagai hari urubah. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi dakhalal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai hari Jumaat. Maksudnya sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya ialah hari Jumaat. Pada hari Jumaat Nabi Adam AS diciptakan dan pada hari Jumaat dia dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari Jumaat dia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat itu tidak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat. Wasumiya al-Jumu'ah liijtima'in nas fihi dan diberi nama Jumaat kerana orang ramai berhimpun pada hari itu untuk mengerjakan ibadah solat. Wa huwa 'idun islami usbu'i mutakarrar dan hari Jumaat merupakan hari raya mingguan bagi umat Islam yang datang secara berulang dalam setiap minggu. Wa fihi sa'atu yustajabu fiha ad-du'a. Wa qad hadda ar-rasulul karim ala hudurul khitbatain was-salatu وحذر من التساهل في ذلك وبين أن ذلك من أسباب الخذلان والختم على القلوب. Dan pada hari Jumaat ada suatu saat di mana pada saat itu doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya menghadiri 2 khutbah dan mengikuti solat Jumaat. Dan baginda menjelaskan bahawa meninggalkan solat Jumaat akan mengakibatkan seseorang terhina dan hatinya ditutup oleh Allah SWT. Wa hiya fardun ainun wa la tajiba 'alan nisa' wa la 'alal arqa' wa la 'alal musafirin. Dan solat Jumaat adalah fardu ain ke atas kaum lelaki dan tidak wajib mengerjakannya bagi kaum wanita, hamba sahaya dan juga orang yang bermusafir. Wa waqtiha waqtu zuhur dan waktunya itu waktu solat zuhur. Wa munkar wujubul jumu'ah kafirun wal aslu fiha qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dan orang yang mengingkari kewajipan solat Jumaat hukumnya kafir.
Dan dalil bagi kewajipan solat Jumaat adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Maksudnya, hai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Wa faradat bi Makkatin wa lam taqum illa bil Madinah li dha'fil muslimin yawma idzin. Solat Jumaat itu difardukan di Mekah tetapi masih belum dilaksanakan kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah kerana kaum muslimin ketika itu masih belum memiliki kekuatan, dia masih lemah. Wa awwalu Jum'ah salaha sallallahu alaihi wasallam fi Bani Amr bin Muaz baina Quba wal Madinah fi Wadi Ranuna. Dan solat Jumaat yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah di kalangan Bani Amr bin Muaz yang terletak di antara Quba dan Madinah, iaitu di lembah Ranuna. Seterusnya kita akan lihat kepada at-tahlilul lafzi. Kalimah yang pertama ala a'wadi mimbarihi, yang bermaksud di atas tangga mimbarnya, iaitu mimbarnya diperbuat daripada batang kayu dan ia berada atas 3 anak tangga. Sebelum itu Rasulullah berkhutbah sambil bersandar pada batang pohon kurma, dan sebelum itu lagi Rasulullah berkhutbah di atas mimbar yang diperbuat daripada tanah. Kalimah yang kedua wad'ihim ay tarkihim, maksudnya sama, iaitu mereka tinggalkan. Kalimah seterusnya al-jumu'ati, jamak Jumaat, wal muradu biha solat al-jumu'ah wa qad udhifa laha al-yawmu faqilu yawmul jumu'ah wa kana hadha al-yawmu yusamma fil jahiliyah al-urubah. Al-jumu'atu adalah jamak bagi Jumaat dan yang dimaksudkan di sini ialah solat Jumaat. Pada zaman jahiliyah, hari Jumaat dipanggil sebagai hari urubah. Kalimah yang keempat aw la yakhtimanna ay la yatbi'anna wa la yatghiyanna ala qulubihim fala yudkhiluha khairu fal khutim at-tib'u wa taghtiyah, atau benar-benar akan mengunci, iaitu betul-betul tutup dan menenggelamkan hati mereka, maka tidak ada kebaikan akan masuk ke dalam hati mereka kerana sudah ditutup. Kalimah yang terakhir minal ghafilin ay allahin an dzikrillah alladzina istahwadha asyaitan ala nufusihim, maksudnya daripada orang-orang yang lalai, iaitu golongan yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana syaitan sudah menakluki diri mereka. Golongan ini ialah golongan yang mengagungkan hawa nafsu. Yang terakhir kita akan lihat kepada fiqhul hadis. Ada 5 fiqhul hadis untuk hadis ini. Yang pertama, istihbabu ittikhaz al-mimbar wa huwa sunnat mujma' alaiha. Disunatkan membuat mimbar kerana ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fardiyah solatul jumu'ah fardu ainin li syaddati al-wa'id ala tarkuha wa qad thabata bin nas al-Quran aidan wa bil ijma'. Solat Jumaat itu adalah fardu ain bagi kaum lelaki dan wajib setiap individu mengerjakannya. Kewajipan ini telah jelas dibuktikan dengan nas Al-Quran dan juga ijma'. Fiqhul hadis yang ketiga, antaraka al-jumu'ah minal kabair. Meninggalkan solat Jumaat adalah daripada dosa besar. Yang keempat, anna ba'dul ma'asi qad yajlibu 'alal insan syarran la yahid. Ada sebahagian dosa yang boleh mendorong manusia melakukan kejahatan yang betul-betul jahat, maksudnya kejahatan tanpa batasan. Dan fiqhul hadis yang terakhir, faza'ah dhimbu tarkuha lamma fihi min wa'id azimun liman yatruku solatul jumu'ah bighairi uzrin mani' idh yahdiduhu bi anna yakhtimullahu ala qalbihi wa dhalika dalil an-nafaq kama warada an Abi Hurairah wa Ibn Umar ukhrijuhuma Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Hadis ini menyebut akibat bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat tanpa ada keuzuran, iaitu Allah akan menutupi pintu hatinya. Dan hadis ini adalah bukti bagi sifat an-nafiq,
sebagaimana yang dilaporkan daripada Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Sa'id Ibnu Mansur dalam sunannya. Wallahu a'lam. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.